rasa dia punya jacking. Terus pula. Jangan malu, jangan malu. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Aris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Atas permintaan korang, aku akan buat satu walk around motor yang aku rasa menarik lah. Sebab apa? Sebab dia jadi buah mulut kepada peminat-peminat retro, especially skuter retro. Sebabnya adalah dia dari segi rupa dia memang inspired by Lambretta Series 2. Ataupun nak kata inspired pun lebih kepada macam remake ataupun resurrection lah. Sebab dia memang nampak macam sama gila. Dia macam Lambretta Series 2 yang dia beri nafas baru untuk tahun 2021 ni. Dah hujung 21 ni kan. So tak payah buang masa. Motornya adalah Royal Alloy Tigara Grande 250cc. Nice. Okay. Next time kalau kau nampak motor ni dekat traffic light kan, korang jangan ingat motor ni macam macam slow kan, korang boleh tinggal macam tu kan. Sebenarnya tak. Kalau setakat capture tu memang dia tinggal macam tu je dekat traffic light. Serius. Sebab apa? Sebab ni engine ni ada ironi sikit lah. Sebab motor ni rupa dia macam Lambretta, memang macam Lambretta, tapi engine dia sebenarnya diambil daripada Vespa. Engine ni adalah produce under license Piaggio Vespa punya, model Vespa GTS 250. So memang interesting lah. Ok, spek engine ni adalah 244cc yang menghasilkan kira-kira 21 horsepower dekat 8000 rpm dan 21 Nm of torque dekat 6500 rpm. So agak powerful jugalah. Macam aku cakap tadi, dia produce under license. Parts untuk bahagian-bahagian engine dia ni, mengikut research aku lah, dia memang one to one. Korang boleh ambil pakai parts daripada Piaggio, ataupun kalau macam aftermarket parts pun korang boleh cari aftermarket parts untuk GTS 250. So engine ni adalah single cylinder, kemudian liquid cool. Korang boleh nampak bawah ni, bawah tempat pijak kaki ni ada radiator. Bawah ni ada kipas. So memang nice lah, design dia sleek lah. Tak ada tiba-tiba bahagian depan ni jadi tebal kan, sebab nak letak radiator kan. Dia tak ada. Dia nampak masih lagi line klasik macam Lambretta tu, tapi engine modern. Ok, beralih kepada chassis. Ok, chassis motor ni dia tak sama macam Vespa. Kalau macam Vespa, dia macam ni kan, dia panggil monocoque chassis tau. Sebab apa? Sebab leg shield ni semua dengan body dia semua ni adalah one piece. Dia monocoque chassis nama dia. Yang ini dia lebih macam Lambretta. Sebab apa? Sebab dia ada steel frame, and then baru panel-panel besi dekat motor ni dia pasang. Sesuai dengan nama dia, panel dia besi. Korang boleh dengar sendiri ni, besi. Oh, tapi ada beberapa parts dia memang plastik lah. Contohnya mudguard ni, plastik, glove box ni plastik, dan penutup ni plastik. Yang bawah ni semua besi. Ni semua besi, leg shield besi, kepala ni pun besi, which is dia akan rasa lebih otentik lah, dia punya klasik tu. Ok, bila kita cerita pasal chassis, kita tak boleh lari untuk cerita tentang suspension. So ini adalah suspension depan. Suspension depan ni memang menarik lah. Tapi aku dah pun buat video untuk GP. This is ni kira sistem yang sama digunakan untuk GP. Dia menggunakan sistem yang sama kat GP125 dan GP180. So kalau korang tak tengok lagi video tu, boleh tengok kat atas ni lah. Sebab apa? Sebab aku ada terangkan sikit. Tapi basically dari segi rupa memang macam Lambretta lah. Exactly. Sebab sistem ni kira macam upgraded version yang diambil daripada sistem Lambretta. Tapi dia dah letak brake disc,
Kemudian dia punya suspension depan ni dual shock dan adjustable preload. Okey, untuk belakang korang boleh nampak kan kat dalam ni, ni dia punya suspension belakang, dia dual shock juga. Boleh nampak ke? Ini dia dual shock, jadi dia lebih support lah belakang ni. Dia tak macam GP. Kalau GP belakang sebelah, tu yang kadang-kadang korang nampak macam dia sengit sikit kan. Yang ni tak ada sengit, ni memang straight. Kalau nak bawa pillion tu macam lebih selesa yang ni lah. Sebab apa? Sebab suspension dia ada dua, dan sama macam depan, belakang pun adjustable preload. Okey, dari segi feel suspension dengan handling aku akan cerita banyak dekat part 2 lah. Cuma kalau nak secara armnya, dia lebih kepada sporty. Tapi dia tak terlalu keras. Dia bukan keras macam tak main tu kan, ataupun bottom out kan. Yang ini keras tapi masih lagi main lagi. Sebab apa? Sebab dia ada anti-dive linkage kat sini. Okey, brake. Okey, brake ni kalau korang nampak ada ring tu kan. Tu ring ABS lah. So motor ni ada ABS depan dan belakang. ABS by Bosch. Depan pakai 2 piston, belakang pakai single piston. Tapi macam besar sikit lah belakang ni. Dan kalau tengok kat sini, brake dia macam ni, dan steel braided. Nice. Ok, now cerita pasal tayar pula kan. Tayar dia ni pun menarik juga. Sebab apa? Dia 12 inci depan dan belakang. Tapi tayar standard dia ni, tengok ni, Pirelli Angel Scooter bro. Nice gila. Kira macam kalau kau Kona motor ni kan, sangat-sangat semua lah. Memang power lah. Tak ada isu lah tayar, sebab tayar dia bagi memang tayar premium. Aku nak cerita pasal lampu, tapi sekarang ni terlalu terang kan. Cuma boleh tunjuk sikit lah. Ok, ni lampu ni, dekat tengah ni ada tulisan Royal Alloy. Kalau on nanti dia running light dia kat sini lah. Lampu dia semualah. Lampu depan, headlamp, signal kiri kanan, lampu belakang, signal belakang, semua LED. Memang terang. Dan sebenarnya aku memang suka signal yang jenis macam ni tau. Dia jenis yang macam dia keluar sikit. Untuk motor klasik lah. Untuk motor klasik aku suka yang macam ni. Dia boleh buat kat sini jadi clean lah, kawasan LED shield ni. Sebab motor Lambretta dulu mana ada signal bro. So kalau dia jenis macam add-on macam ni lagi nice lah bagi aku lah. Dan belakang ni lagi special lah. Sebab yang belakang ni macam dia ambil design feature yang lama tu, kemudian dia innovate sikit lah, jadi integrated punya signal, which is nampak seamless lah design tu. Dan lampu belakang ni aku lagi prefer warna macam ni. Sebab apa? Dia ikut warna body tau. Lambretta patut macam ni lah. Kalau macam GP tu tak. GP tu dia warna hitam kat situ. Itulah aku pun terfikir macam nak cat aku punya tu jadi warna macam ni. Ok, now kita tengok seat pula. Ok, seat dia ni pakai sistem yang macam klasik jugalah. Just tekan je, kemudian boleh buka. Bawah seat tak ada storage. Ada tangki minyak je. Tangki minyak ni besar jugalah, 11 liter. So dia punya sistem dia tak sama macam GP, tapi functional lah. Ok, seat dia ni sebenarnya memang agak rendah. Kalau korang concern pasal motor Royal Alloy yang tinggi, yang ini dia rendah sikit. Kalau compare dengan GP125 ataupun GP180, itu lebih tinggi. Seat dia pun nampak lebih tebal kan. Yang ni lebih nipis, tapi seat belakang pun agak tebal sikit lah. Which is sebenarnya kalau nak kira mana yang lebih rasa klasik, yang model yang ni, model TG ni. Sebab apa? Sebab dia rasa lebih kecil tau. Kalau macam Lambretta lama tu memang lagi kecil lagi daripada ni, tapi ni pun rasa lebih kecil sikit daripada GP125 ataupun GP180. Ok, so bawah seat ni tak ada storage, tapi dia ada storage dekat sini. Ok, ni kunci dia so boleh buka. Bawah ni ada storage, kita boleh letak glove. Dekat sini ada USB port. Nice lah. Ada certain motor kan, dia orang letak macam cigarette tu kan. Aku tak tahu ada orang nak isap rokok ke apa kan. Tapi ni terus bagi USB, senang. So kat sini ada 2 poket kecil. Ni mungkin boleh letak kain ke. Itu tools lah. Itulah dia punya storage. Tapi untuk additional punya barang, kalau korang nak bawa, korang boleh letak kat sini. So carrier belakang ni korang boleh ikat lah. Macam mungkin korang nak bawa duffel bag ke apa, korang boleh ikat kat sini. Dan kalau korang just nak pergi pasar, beli goreng pisang ke apa, ini. Yang ini boleh guna. Gantung je lah. Bagi aku space ni kira macam secure jugalah. Sebab kaki kau akan tutup kat sini kan. Dari segi practicality, still nice lah. Just dia tak ada integrated storage dekat bawah seat lah. Which is yang itu modern scooter kan ada kan. Kalau macam scooter klasik memang tak ada. Daripada dulu memang tak ada. So dari segi tu, dia lebih macam scooter klasik. Ok, now aku nak tunjuk sikit dia punya meter. Sekarang ni tengah panas gila lah sebenarnya. So mungkin tak terang lah meter ni. Tengok ni. Nampak?
Nice gila kan. Dia full TFT tau, full TFT dan touchscreen. Kat bawah ni ada set dengan mode. So kat sini ada logo Bluetooth lah, ada apa ni semua. Nanti kalau korang beli motor ni, korang boleh explore sendiri. Dia ada semua lah. Basically dia ada apa yang korang nak, ada. InsyaAllah ada. Kalau kita tengok dekat handlebar ni pula, handlebar ni siap ada logo tau. Logo RA, Royal Alloy. Dia punya throttle grip ni, dia macam kembung sikit. Rasa klasik lah. Kemudian dia macam kalau dekat tangan tu rasa penuh. Nice lah, nice. And then dekat control belah kanan ni ada hazard light. Dan ni switch ni kosong, mungkin boleh tambah apa-apa kot. And then ini ada switch, start switch, brake depan, and then kiri brake belakang, kemudian high beam, low beam, ada passing, nampak? And then horn, signal kiri kanan. Ok, tengok signal. Ni signal dia bila menyala, memang terang lah, nice lah. Ok, now aku nak bawa korang untuk bercerita satu yang aku rasa feature paling menarik lah dekat motor ni, iaitu sudah tentu dia punya design. Design dia ni memang unik, memang rupa memang klasik kau-kau ya. Orang confirm terus macam ini Lambretta. Even bapak aku tengok motor ni pun semalam, dia terus ini Lambretta ni, bukan Vespa. Untuk motor ni, macam aku cakap awal tadi, dia inspired by Lambretta Seri 2. Apa beza dia dengan Seri 1? Seri 1 dia punya lampu ada dekat body tau. Maksudnya kalau korang pusing handle, lampu setir ke depan lah. Sama juga dengan mudguard. Tapi untuk Seri 2, lampu depan dia dah dekat meter ataupun kepala lah. Dan kalau korang tengok daripada tepi, dia macam lebih, orang kata bulat-bulat sikit lah design dia. Dia bukan jenis yang rupa macam sporty sangat. Sebab tu jangan tertipu. Ingat motor ni slow kan? Motor ni tak slow bro. Dia punya engine dia Vespa GTS. Bagi aku motor ni dari segi design, dia set apart lah daripada apa yang orang bila tengok skuter Royal Alloy ni, orang akan ingat, oh ini macam Skomadi. Kan? Especially yang GP125 dengan GP180. Tapi motor ni tak. Motor ni tak ada dekat Skomadi. Rupa macam ni tak ada dekat Skomadi. So dia memang unik dekat Royal Alloy lah. Ok, dari segi design sebenarnya aku tak berminat bahagian ni. Bahagian ni. Bahagian ni dia macam itik pula tipu sikit lah. Tapi ni memang rupa Lambretta Seri 2 lah. Korang boleh tengok sendiri. Dia memang unik, dia memang lain daripada yang lain. Tapi sebenarnya daripada depan je nampak macam tu. Bila tengok daripada tepi, bila tengok daripada tepi memang nice je. Cuma depan dia tu lah macam besar sikit. Bahagian depan tu je susah nak hadam. Yang lain semua memang nice. Tapi sebenarnya bila aku dah lama-lama pegang motor ni, sebenarnya aku dah lama jugalah, aku rasa design mudguard tu macam, orang kata apa, grow lah. Sebab yelah, at the end of the day, dia sebenarnya memang sama macam Lambretta Seri 2. Maksudnya design yang macam orang dah accept lama dah lah. Kita je orang muda-muda ni yang susah sikit nak accept design macam tu. Ok, now jom kita tengok dekat-dekat sikit apa lagi design feature dia. Ok, untuk pillion, dia punya footrest macam ni lah. Kalau korang nak keluarkan, tekan, dia keluar. Tapi kalau korang nak masukkan, tak payah tekan, masukkan je. Macam tu. Nak cari pun tak susah, pasal dia ada keluar sikit macam ni. And then untuk rider, ini floorless. Ni rubber, kemudian dia punya guide dia besi. Nice, ni semua besi. Ok lah, enough pasal design. Sekarang kita nak dengar bunyi dia kan. So, bismillah. Exhaust dia ni memang lain lah kalau compare dengan Vespa. Exhaust dia ni macam ada bunyi sikit. Nice lah, nice. Kita tak adalah senyap kan. Kita rev sikit. Dia punya bunyi ni korang kena test sendiri lah dengan depan-depan. Baru korang boleh beza. Walaupun skuter tapi dia ada bunyi sikit lah. Ada bunyi sikit. Alright. Ok, so kita dah dengar bunyi dia dan kita dah bawa walk around simple-simple. Sebelum aku terlupa, pasal harga. Ok, harga dia adalah RM20,945 on the road. Tapi tak masuk insurans. Maksudnya korang kena just tambah insurans je lah. Just nak pilih insurans, kena tambah. Ok lah, so sebenarnya motor ni aku dah pegang lama tau. Tapi disebabkan ialah situasi semasa kan, aku tak dapat nak shoot video ni. Kemudian, yalah, sekarang kan musim hujan, musim banjir. Aku ada sikit nasihat lah kepada korang yang kalau ada kawan-kawan ataupun saudara mara yang affected dengan banjir ni, hulu bantuan tu bagus. Bantuan maksudnya bagi sumbangan, makanan, apa semua bagus, Alhamdulillah. Cuma aku rasa lah sepatutnya ramai juga orang yang tolong untuk bersihkan. Tenaga. Sebab itu yang sebenarnya aku rasa diorang perlukan. Bila aku tolong-tolong dekat Padang Jawa tu, aku rasa itulah
yang aku rasa paling diperlukan buat masa ni. So aku harap semua yang terkesan semua bertabah, sabar. Memang sedih sebenarnya bila tengok keadaan macam tu kan. Aku doakan semuanya dipermudahkan urusan dan segera pulih seperti biasa lah. So kalau korang ada soalan pasal motor ni, korang boleh tulis kat bawah. InsyaAllah untuk part 2 nanti aku akan jawab soalan tu kalau ada kesempatan. Kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan merchandise dekat Shopee. Link ada dekat description. Ada sticker pack baru. Baru release. Aku pun tak sempat nak photoshoot apa semua. Tapi dah release lah. Korang boleh dapatkan dekat Shopee. So sampai sini je dulu. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.